masalah yang berikutnya, iaitu solat dengan memakai pakaian yang ketat. Ketat pula. Tadi kita sebut tadi tu, nipis dia sebut ketat, tapi nipis lain hukum dia, ketat hukum dia lain. Apa masalah pula dengan orang yang pakai pakaian yang ketat masa dia semayang? Baju ketat orang lelaki, tak apa lagi, orang tak apa nak kisah sangat. Baju dia duduk atas ni, kawasan aurat kita kat kawasan bawah ni, seluar ketat, apa hukum dia? Seperti yang kita ketahui syarat-syarat tutup aurat dan sebagainya, kita lihat beberapa pandangan ulama-ulama mazhab. Pertama, kita petik daripada mazhab Hanafi. Dalam kitab yang bertajuk Ad-Dur Al-Mukhtar, Ad-Dur Al-Mukhtar dalam mazhab Hanafi, dia kata apa di sini? Dia kata tidak mengapa. Ni dalam mazhab Hanafi, tidak mengapa pakaian yang dipakai di dalam sembahyang melekat dengan aurat. Melekat ke baju tu, ke pakaian dia, seluar dia melekat, ketat sungguh lah sampai melekat, dan membentuk rupa bentuk aurat dia. Aurat dia nampak, nak kata paha dia seh banyak mana, seh berapa, semua orang tahu, pasal ketat sangat seluar dia kan. Kemudian dengan punggung pun berlapis tak berlapis, orang nampak sampai berlapis tak berlapis apa semua. Pasal apa? Ketat. Bila ketat macam melekat, bila melekat tahu kan. Maka dalam mazhab Hanafi dia kata apa? Tidak mengapa. Artinya apa? Semayang sah. Kemudian dipetik dalam syarah kepada kitab Ad-Dur Mansur ini, disebut tidak mengapa, maksudnya melekat dengan daging punggung sebagai contoh. Punggung melekat seluar tu dengan daging punggung tu. Dan perkataan dalam syarah Al-Munyah menyatakan, adapun jika pakaian itu tebal, bincang yang pertama tadi nipis ataupun jarang, ni tebal, tidak dapat dilihat daripada warna kulit. Warna kulit nampak tak? Tak. Dia tebal. Yang kita bahas tadi tu, nampak warna kulit tak boleh. Baik. Melainkan ia melekat dengan anggota badan dan dengan bentuk anggota tersebut, lalu jadilah bentuk itu dapat dilihat, nampak saiz badan tu, maka sepatutnya tidak menjadi penghalang harusnya solat, kerana telah terlaksana tutupan aurat. Aurat dia tertutup walaupun ketat, masih sah sembahyang dia. Ini kita bincang dalam mazhab Hanafi. Untuk pengetahuan kita, pendengar-pendengar kadang-kadangnya dalam mazhab Hanafi, dia nak beritahu juga, apa duk bincang dalam mazhab Syafi'i ni, aku Hanafi macam mana pula? Mazhab Maliki, dalam kitab Fawakih Ad-Duwani, dalam kitab Fawakih, nama kitab tu Al-Fawakih Ad-Duwani dalam mazhab Maliki, wa yujzi'u ar-rajul as-salatu fi thawbil wahid wa yushtaratu fihi ala jihati an-nadab kaunuhu kasifan bihaitsu la yasifu wa la yashif wa illa kuriha wa kaunuhu sa'iran li jami'i jasadih fa in satara al-'aurata al-mughallazata faqad aw kana mimma yasifu ay yuhaddidu al-'aurah kurihatis salah fihi ma'al i'adah fil waqt. Apa maksud dia? Memadai seorang lelaki solat dengan sehelai baju, boleh dia kata, dengan sehelai pakaian. Maksudnya apa? Pakaian yang selai daripada atas ke bawah. Orang lelaki pula aurat dia, kalau dia tutup kawasan dia tak pakai baju pun sah. Pasal apa? Kawasan aurat dia. Cuma di segi lain, segi adab, peraturan, gamak ke tak gamak, dengan Allah Ta'ala ni kita buat macam tu. Dengan orang kita pakai elok lagi, daripada atas kepala nak buh apa, nak fikir pula nak pakai stokin warna apa, nak jumpa orang. Dengan Allah Ta'ala dia main dengan kain saja, gulung kain pun pergi duk kutip kat mana tak tahu. Oi, tak boleh tu main. Walaupun kita kata sah lah, pasal apa? Tutup kawasan aurat dia, tapi tidak beradab. Boleh kata biadab lah kalau sembahyang yang macam tu. Dan tidak nipis jika tidak ia dimakruhkan. Kira makruh kalau kata nipis. Kalau kata nipis sampai nampak bayang kulit dan sebagainya, itu batal kan. Cumanya dalam perkara ini dia kata ketat, masih sah sembahyang. Tapi sebahagian ulama kata makruh. Baju itu juga hendaklah menutup keseluruhan tubuhnya jika ia telah menutup aurat yang besar sahaja, aurat mughallazah. Kita duk ingat mughallazah tu najis mutawassitah, najis mukhaffafah, najis mughallazah.
aurat dia ada juga mughallazah. Aurat mughallazah orang lelaki qubul dubur, pasal depan belakang, mughallazah dia kan. Aurat yang mukhaffafah dia pusat sampai ke lutut. Orang perempuan aurat dia semua melainkan muka dengan pergelangan tangan. Semua aurat dia nama dia aurat yang mukhaffafah. Mughallazah bagi orang perempuan, mughallazah bagi orang perempuan daripada pusat sampai ke lutut, aurat mughallazah. Aurat mukhaffafah ke semua melainkan muka dengan pergelangan tangan. Bab aurat nak kena tahu. Nanti ada masalah-masalah bila angin tiup apa memang terselak kat mana kawasan yang terdedah apa semua, nak kena pasti yang terbuka tu yang nama dia mukhaffafah ataupun mughallazah. Dia ada hukum dia. Baik. Ni kita nak bincang sekarang ni masalah pakaian ketat. Dikira makruh solat dengan pakaian sebut beserta diulang solat itu jika masih berwaktu. Masih ada waktu. Kawan kata hang pakai ketat kan? Sah tak? Sah, makruh dalam mazhab Maliki. Maka kalau masih ada waktu ulang. Tapi kalau rasa macam makruh kan? Makruh ni habis dah waktu nak kena qada ke? Pasal makruh ni, maka setengah ulama kata kalau masih ada waktu maka dia ulang, kalau dah luput waktu, kalau dia rasa dia nak qada dia qadalah. Ni kita nak bincang dalam pelbagai mazhab, ni mazhab Maliki. Kemudian dalam Hasyiah Dusuqi juga dalam mazhab Maliki, solat dengan baju yang mensifatkan bentuk aurat adalah sah. Adalah sah dia kata. Akan tetapi hukumnya makruh. Makruh tanzih dan disunatkan mengulang sembahyang jika masih ada waktu. Ini dalam mazhab Maliki, dia kata apa? Sah, makruh. Ada waktu lagi ulang. Baik, kita bincang sekarang ni masuk kepada mazhab kita, mazhab Syafi'i. Imam An-Nawawi sebut dalam kitab Majmu' jilid 3 muka surat 176. Imam Nawawi dia kata apa? Dan jika ia, maksudnya pakaian tadi, menutup warna tak nampak. Kan? Siapa? Kalau nampak, nama dia nipih. Dah bincang dah tadi. Dan sifatkan bentuk seperti lutut, nampak pala lutut dia, boleh bentuk lekuk lutut dia pasal ketat, memang nampak. Dan daging punggung nampak berapa ketui punggung dia. Berapa ketui? Apa 2 ketui? Nampak. Kan? Pasal apa? Terlalu ketat seluar dia tu. Itu. Dan seumpamanya sah solat tersebut kerana telah berlaku penutupan, tutup, maka sembahyang sah. Ad-Darimi dan Sahibul Bayan menyatakan satu wajah. Ada satu pendapat daripada Imam Ad-Darimi dan juga Sahibul Bayan. Ada lagi pendapat dia apa kata bahawa ianya tak sah. Pasal apa? Pasal nampak juga bentuk anggota badan, maka tidak sah. Maka Imam Nawawi dia kata apa? Wa huwa ghalatun zahirun. Dia kata ini pendapat yang atau jawapan yang tidak tepat, tak tepat. Jangan sampai kita menghukumkan orang pakai pakaian ketat tak sah. Masih sah. Cuma di segi ketat dia pergi ke hukum. Dalam mazhab Maliki dia kata apa? Makruh. Maka dalam mazhab yang lain dia kata tengok sampai mengaibkan seseorang itu maka jadi haram. Tapi tetap hukum dia sah sembahyang. Dia, tuan-tuan, kita nak kena tahu banyak macam contoh-contoh sembahyang sah tapi haram. Contoh macam seorang tu dia sembahyang pada tanah yang dia rampas. Tanah orang bukan milik dia, dia rampas, dia sembahyang. Maka sembahyang dia sah tapi haram. Ataupun dia lalu-lalu nak pergi ke masjid ke apa ke, silap saklah. Kan? Kain dia pakai ni kotor, najis, bukan kata kotor biasa, ni najis, tak boleh bawa sembahyang. Kemudian nak balik rumah jauh, tengok dekat ampayan kawan ni ada, dia kata boleh duk ambil Ustaz. Kan? Tak boleh, tanpa izin tak boleh lah. Dia ambil dia serlun dia pakai sakit, dia kata kan nak curi, nak hantar balik. Sembahyang sah tapi haram. Pasal apa? Pasal ambil hak orang. Ada contoh-contoh macam ni lah pun. Maka dia pakai pakaian yang ketat, sembahyang dah sah nak? Sembahyang dah sah, tetapi hukumnya nak kena tengok. Kan? Mungkin kalau kata nampak anggota-anggota sulit, nampak ketat sangat-sangat, dia bukan pakai seluar jin ni, dia pakai seluar Undertaker. Nampak tak?
Biasalah ni siapa dah rajin dah tengok Gusti boleh bayang nak Undertaker pakai seluar apa, dia pakai seluar apa Pakistan ke ataupun dia pakai seluar jin ke apa, ketat senat, nampak tu daripada betih bawah tu nampak sampai ke punggung dia punya ketat kan? Sampai ke anggota sulit depan pun Masya Allah, doa apa lah dia baca ni. Pakat orang tahu bentuk sih dan sebagainya, haram lah, haram. Walaupun dia tutup yang kita kata kan apa nama ketat, tapi ketat sampai menampakkan benak-benak anggota-anggota yang haram dipertontonkan, maka haram. Dia begitu. Baik, dalam mazhab Hanbali disebut dalam kitab Mughni, dan sekiranya menutup warna aurat dan sifatkan bentuk harus solat dengan pakaian tersebut, boleh, masa sah. Kerana perkara seperti ini tidak mungkin dapat dielak. Kadang-kadang tak boleh nak elak. Sebab apa? Sebab kita bekerja. Bila bekerja kan nak pakai seluar lebang-lebang, nak kena terajang keluar kan? Jadi kita kadang-kadang ada pakaian khusus kan? Bekerja macam ni kadang hang seh berapa apa semua, tiba-tiba dia ambil sama-sama sendat ketat apa semua kan? Macam anggota keselamatan, polis dan sebagainya, tengok pakaian bukan nak boleh nak boleh lebak-lebak besar-besar, lagi nak ligan penyambung pun tak boleh. Sebab pasal angin duk terkepak duk menghalang kan larian dia tu. Dia nak ligan, nak kena ketat, lagi nak semayang pula, nampak bentuk tu. Maka jangan jarang nipih, ketat sah kan semayang. Cuma di sana masalah dia sekiranya kelihatan terlalu teruk, terlalu buruk sangat. Kalau orang ni ceritanya sama ada lelaki atau perempuan, lebih buruk lagi orang perempuan yang pakai pakaian yang ketat kan? Lebih buruk lagi. Sebab apa? Sebab orang perempuan dia kulit, bentuk tubuh dia terlalu istimewa kan? Boleh mengundang fitnah. Orang lelaki ni kalau orang tengok orang pakai ketat, orang nak termuntah. Kalau orang perempuan ni lagi bukan nak termuntah, dia boleh jadi teliang pula, dia boleh telan balik yang turun tu. Dia begitu. Keluar serup, nampak perempuan pakai ketat. Kalau orang lelaki ni bukan kata nak serup apa, dia ludah lagi, tengok pakai ketat apa tu, dia boleh ludah macam tu saja. Dia begitu. Maka ulama kata lebih teruk lagi lah dosa orang perempuan, dia berdosa, dia pakai ketat sehingga nampak bentuk tubuh, tapi sah tak sah? Pasal apa? Pasal tebal dia tidak jarang, cumanya jadi ketat. Dia begitu. Maka kena ingatlah orang perempuan, kadang-kadang kita tengok dia pakai pakai stokin tangan, dia tertutup aurat, lepas tu dia pakai telekung, stokin tangan kan? Pergelangan tangan ni kawasan aurat kawasan mana? Lepas tu sekali dia terselak. Ni kita kata ketat, nampak tak nampak warna kulit ketat, masih sah lah. Tetapi hukum kat situ tu, dia tetap hukum dia haram, tetapi sah semayang. Pasal apa? Pasal dia kiranya tutup aurat itu tidak memandai. Sebab apa? Sebab nampak bentuk. Ini kalau kita ambil contoh-contoh yang lain, macam anak-anak muda kita kadang-kadang kan, dia pakai baju tangan pendek, baju singlet, baju t-shirt. Lepas tu dia pakai yang sarung tangan ni sampai ke sini, ketat, haram lah, haram. Dia kata tak, saya tutup aurat apa semua, tapi nampak bentuk dengan baju pun ketat kan? Pakai pula tudung, walaupun tudung lebar macam tu sekalipun, tapi sekali dia punya pulah kau ni nampak juga ketat kan? Begitu. Tak jadi juga hang berlakon saja ni pasal apa ni besar sangat. Begitu. Tapi biasa kalau duk pakai macam tu tak ada besar, tak pakai langsung ada, ataupun kecil dia tak tahu pala macam dia jeruk macam mana pun tak tahulah, halus dia buat syarat. Mak ayah tengok tak tahu, tak apalah, nak lah macam tu lah style. Tahulah. Baik, maka apa hukum ni kita nak bagi kepada orang yang pakai pakaian ketat ini? Maka sah semayang dia, tetapi syarat penutupan aurat itu tidak lengkap, maka hukum dia haram, sah semayang.